Hari ini genap 1 tahun sejak kerajaan Taliban menguasai semula Afghanistan. Bagaimanapun pengambil alihan ini menyaksikan kerajaan Taliban berdepan pelbagai kesukaran dalam usaha untuk menjadi kerajaan yang diiktiraf dan negara itu kini ditimpa kejatuhan ekonomi sekaligus memberi kesan langsung kepada rakyatnya yang kebanyakannya berdepan dengan kemiskinan. Dan kita nak membincangkan realiti di Afghanistan selepas setahun khususnya dari sudut kemanusiaan dan juga kebajikan rakyat. Dan sudah bersedia bersama saya Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, pengerusi Global Peace Mission Malaysia. Terima kasih Datuk sudi bersama saya untuk membincangkan mengenai ulang tahun kerajaan Taliban di Afghanistan. Pertama sekali boleh Datuk kongsikan usaha untuk sampaikan bantuan kemanusiaan di Afghanistan. Sepanjang setahun ini mungkin ada progres yang boleh Datuk kongsikan? Ya, terima kasih Naila. Global Peace Mission telah menghantar bantuan kemanusiaan seawal sebulan selepas penjatuhan kota Kabul ke tangan Taliban, itu pada bulan September. Jadi di sana kita telah pun menubuhkan Mission Center untuk mengenalpasti dan juga menghantar bantuan-bantuan yang diperlukan oleh rakyat Afghanistan. Kemudian pada bulan Februari kita telah pun menghantar 5 tan bahan pakaian musim sejuk dan juga bahan makanan dengan bantuan Buddha Light International Association, satu kapal terbang khas diterbangkan daripada Kuala Lumpur terus ke Kabul menghantar bantuan ke sana pada bulan Februari. Ya. Kemudian pada Julai yang sudah kita ada satu misi lagi untuk bantuan kemanusiaan untuk pasca gempa di Afghanistan. Jadi alhamdulillah selama 1 tahun ini Global Peace Mission telah pun aktif menghantar bantuan kemanusiaan sejak bulan September kemudian ke Februari sampai ke Julai yang lalu. Inilah pelibatan dalam soal kemanusiaan melalui Global Peace Mission di Afghanistan. Ya, jadi Datuk sendiri berpeluang untuk pergi ke sana menyampaikan bantuan dan pada masa yang sama dapat melihat realiti di sana. Boleh Datuk kongsikan juga mungkin ada progres perkembangan yang positif dalam kalangan rakyat Afghanistan dan juga situasi ekonomi di Afghanistan selepas setahun ini. Mungkin Datuk boleh kongsikan progres yang boleh kita lihat di sana. Okey, saya membuat lawatan ke Afghanistan 6 bulan lepas Taliban memerintah dan 11 bulan lepas Taliban memerintah. Ya. Pada bulan Februari, iaitu 6 bulan lepas mereka memerintah, saya lihat keadaan agak masih lagi belum stabil. Ya, begitu banyak checkpoint yang diadakan di setiap-tiap jalan raya dan kita lihat keadaan masih suasana ketakutan masih ada. Ya. Namun pada bulan Julai yang lalu, selepas 11 bulan mereka memerintah, saya lihat keadaan sudah semakin kembali kepada normal. Ya, maksud saya di situ sekatan jalan raya makin kurang dan tidak seketat pada waktu Februari yang lalu. Kemudian saya lihat masyarakat sudah mulai keluar ke bandar-bandar untuk menjalani kehidupan sebagaimana biasa. Ya, buah-buahan, wanita, ya juga ramai yang mulai keluar untuk memenuhi keperluan-keperluan harian mereka. Jadi suasana keadaan kembali kepada normal itu saya dapat rasai selepas 11 bulan mereka memerintah dan keadaan keselamatan juga semakin ada jaminan. Ya, dan para wanita mereka keluar bebas ke sana kemari untuk membeli belah dan keperluan makanan yang mereka perlukan tiap-tiap hari. Alhamdulillah. Ya, banyak perkembangan positif yang boleh kita lihat selepas setahun ini, tapi dalam masa yang sama kita tahu satu kebimbangan adalah berhubung dengan akses pendidikan khususnya bagi kanak-kanak perempuan yang kita tahu masih belum menunjukkan lagi progres yang positif setakat ini. Pandangan Datuk dari sudut usaha kemanusiaan seperti yang dijalankan oleh Global Peace Mission Malaysia ini, bagaimana pula dengan akses pendidikan? Adakah ini juga satu keutamaan, satu kepentingan? Ya, saya pergi ke Afghanistan ni memakai 2 topi. Satu topi Global Peace Mission untuk menghantar bantuan kemanusiaan
Satu lagi saya pakai topi sebagai penasihat khas kepada Menteri Luar mengenai Afghanistan. Jadi saya dapat pergi on the ground melalui Global Peace Mission. Pada keadaan yang sama saya dapat bertemu dengan menteri-menteri, bertanyakan sendiri apa masalah dia, mengapa wanita tidak diberikan pendidikan. Ya. Jadi dalam perbincangan tersebut saya dapati bahawa kehendak sebahagian besar kabinet adalah untuk membuka segera sekolah untuk para wanita yang dijadikan isu besar. Tapi pada keadaan yang sama, realitinya ramai daripada guru-guru wanita oleh kerana selepas jatuhnya Kabul, maka mereka ketakutan, ramai melarikan diri. Ya. Maka didapati bahawa keperluan untuk guru-guru wanita itu sangat mendesak dan mereka juga masih lagi membawa idea bahawa sekolah itu harus berlaku pemisahan antara lelaki dan juga wanita yang memerlukan fasiliti yang berbagai-bagai. Jadi yang dimasukkan bukan sekolah itu ditutup, itu sementara. Kata sementara itu tidak digunakan. Ya. Yang digunakan ditutup, seolah tidak ada ruang untuk mereka belajar. Sedangkan Menteri Pendidikan Tinggi yang saya temui dan juga Menteri Pendidikan sendiri yang saya bertemu mengatakan bukan kita tutup selama-lamanya. Ini sementara sebagai persiapan untuk melatih guru-guru dan juga persiapan kemudahan fasiliti untuk dibuka. Jadi inilah jawapan yang resmi yang saya terima daripada mereka dan saya rasa ada time frame tak? Yang itulah yang mereka belum tentukan, namun demikian usaha ke arah melatih guru-guru wanita dan persiapan ke arah membuka semula itu sedang diusahakan, cuma belum tentu tarikhnya bila akan dibuka. Ya. Akhir sekali Datuk, pada masa yang sama kita lihat sejak kebelakangan ini banyak pertemuan mesyuarat yang diadakan antara kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Taliban di sana. Boleh Datuk kongsikan apa lagi yang boleh Malaysia lakukan tanpa mengiktiraf kerajaan Taliban, atau adakah Datuk berpandangan dalam kapasiti memakai dua topi yang Datuk ceritakan tadi, adakah Malaysia sudah pun berada dalam posisi untuk menerima pengiktirafan kerajaan Taliban? Pandangan Datuk. Okay, lawatan saya yang terakhir pada bulan Julai yang lalu, saya bertemu dengan Ketua Misi OIC, OIC Mission in Afghanistan, Dr. Said. Ya. Dan dia mengatakan bila dah OIC membuka mission dia, ini bukan humanitarian mission, ya, ini OIC mission in Kabul, bermakna OIC sudah melangkah ke arah pengiktirafan. Cuma belum lagi. Saya bertemu juga dengan timbalan duta Qatar. Dia mengatakan bahawa ada banyak kedutaan telah berfungsi sepenuhnya. Ya, malah sekarang India sedang berusaha nak membuka embassinya. Pakistan, Turki, Iran, ya, mereka telah pun membuka. Ya, jadi bermakna proses ke arah pengiktirafan itu sedang berlaku. Namun demikian OIC juga menggalakkan Malaysia membuka kedutaannya bagi memastikan proses capacity building dan bantuan yang diperlukan soal membangunkan negara cukup banyak, dan bagi pihak Afghanistan mereka menganggap bahawa Malaysia mempunyai kapasiti untuk membantu mereka untuk membangunkan Afghanistan, sementara menunggu pengiktirafan perkara ini boleh dilakukan. Oleh kerana ini yang sedang dilakukan oleh beberapa negara yang sedang aktif di Kabul pada waktu ini. Okay, baik, terima kasih. Banyak lagi yang kita nak kongsikan, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman, pengerusi Global Peace Mission Malaysia. Sedikit sebanyak kongsikan realiti di Afghanistan sempena ulang tahun setahun sejak kerajaan Taliban kembali menguasai Afghanistan.